Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak pelajar tingkatan 3 Kita ulang kaji sedikit berkaitan dengan pengurusan jenazah pengurusan jenazah. Kita dah bincang beberapa minggu yang lalu berkaitan dengan adab-adab pengurusan jenazah. Yang ini adik-adik boleh baca sendirilah muka surat 12. Hukum dan menguruskan jenazah. Apa hukumnya? Iaitu fardu kifayah. Ingat tu, fardu kifayah. Okey, seterusnya adik-adik sekalian kita lihat cara mengurus jenazah yang baru meninggal dunia. Apa yang perlu kita buat selain kita menelefon ahli keluarga, menelefon atau imam buat laporan dekat balai polis. Antara cara yang perlu dilakukan pertama mengikat dagu. Ikat dagu. Gunalah kain putih ataupun kalau tak ada guna kain sementara waktu serban dan sebagainya boleh ikat. Okay. Supaya apa? Supaya tak menganga tadi mayat tersebut. Yang kedua melembutkan sendi-sendinya melembutkan sendi-sendi mayat tadi. Yang ketiga menutup mata biasa kita lihat ada mayat yang matanya terbuka, jadi kita tutup sebelum dia keras kita tutup mata dia tadi. Okey. Yang seterusnya letakkan sesuatu yang berat di atas perutnya letakkan sesuatu yang berat di atas perutnya. Jangan letak batu biasanya orang letak apa gunting yang sesuai lah. Al-Quran tak payahlah yang sesuai, yang berat-berat sikit. Supaya apa? Supaya perut tak gembung tadi Yang keseterusnya menghadapkan jenazah ke kiblat. Tengoklah arah kiblat rumah kita masing-masing, kemana arahnya, arahkan dia tadi. Arah ke kiblat. Maksudnya kakinya mengarah kiblat, macam solat lah. Kalau kita solat berdiri jadi mayat dia baring, jadi kakinya tu mengarah ke kiblat. Mendoakan si mati. Jangan lupalah mendoakan si mati mendoakan yang baik-baik walaupun mungkin pernah dia buat salah dekat kita atau sebagainya, kita maafkan dia, doakan dia supaya dia selamat di kubur dan di akhirat. Yang seterusnya menutup keseluruhan tubuhnya. Inilah secara ringkas berkaitan dengan cara mengurus jenazah yang baru meninggal dunia. Okey, info dia diwajibkan bagi orang yang memandikan jenazah lelaki adalah lelaki dan jenazah wanita adalah wanita, kecuali suami atau isteri kepada mayat. Harus suami memandikan mayat istrinya dan istrinya pula harus memandikan mayat suaminya. Boleh kalau suami isteri boleh. Tapi kalau yang bukan mahram, bukan suami isteri, laki-laki, perempuan dengan perempuan Okay, kita lihat sedikit berkaitan dengan cara memandikan jenazah. Boleh lihat muka surat 14 Terdapat dua cara memandikan jenazah, iaitu yang pertama sekurang-kurangnya adalah menghilangkan najis daripada badan mayat dan meratakan air ke seluruh anggota badan. Ini yang pertama, yang paling ringkas Yang kedua, cara yang paling sempurna adalah seperti berikut. Kita lihat satu-satu. Yang pertama apa dia? Diletakkan mayat tersebut diletakkan mayat di tempat yang tertutup dan tinggi dari permukaan lantai serta ditutup auratnya. Ini biasa telah disediakanlah oleh pihak surau ataupun masjid. Dah siap ada tempat mandi tinggi, senang tak macam dulu-dulu Kalau dulu-dulu diletak di atas batang pisang ataupun di pangkuan anak masing-masing untuk mandikan. Sekarang senang okay. Adik-adik boleh lihat sendiri. Yang kedua, angkat sedikit tubuh mayat kemudian ditekan perut mayat supaya keluar saki baki najis daripada kubur dan dubur sebelum dibaringkan semula. Diangkat semula. Okay. Yang ketiga, ini secara teori secara amali kita nantilah insya-Allah ada masa kita buat nanti. Ataupun nanti Ustaz akan hantarkan video-video berkaitan dengan pengurusan jenazah. Digosok pada bahagian kemaluan mayat kubur dan dubur untuk menghilangkan najis. Ini seorangnya lah, jangan ramai. Seorang yang buat.
pakai kaos tangan, pastikan tak ada najis pada kubul dan dubur. Yang keempat, dibersihkan juga mulut, gigi dan hidung mayat sebelum dia diwudukkan seperti wuduk orang yang hidup. Macam masuk gigi lah guna kayu sugi pula. Guna apa? Ketembat ataupun sisa baki kain kain putih tadi. Yang seterusnya, dibasuh kepala dan muka. Ini macam biasalah ambil wuduk orang yang hidup. Di samping itu disikat rambutnya atau bulu-bulu lain pada wajah dengan perlahan-lahan. Sekiranya ada rambut atau bulu yang terjatuh, hendaklah dikutip dan diletakkan pada kapannya. Jika dia sikat rambut, ada jatuh rambutnya, kalau yang dilihat, masukkan balik lah Kalau tak dilihat, mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Dijerus air pada badannya sebelah kanan dan sebelah kiri pada bahagian hadapan, diikuti dengan bahagian belakang, serta diratakan air keseluruhan badan. Itu. Yang terakhir, dilakukan cara mandian tersebut sebanyak 3 kali dengan air campuran daun bidara. Dan pada mandian pertama, air biasa pada mandian kedua, dan air campur kapur barus pada mandian yang ketiga. Ini 3 air lah, 1 bidara lepas tu air biasa dan juga air campur kapur barus. Untuk mengelakkan bau mayat nantilah. Adapun kafir-kafirnya dia boleh baca sendiri muka surah 16 dan 17. Itu je untuk hari ini. Haza wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tu satu lagi berkaitan dengan jenazah. Untuk situasi sekarang ni, ini jenazah yang normal yang tidak ada yang tidak ada terkena COVID manangkan zaman kita ni dia meninggal secara COVID, maka diuruskan secara COVID. Itu pun nanti Ustaz kongsikan video lah kalau berkesempatan, insyaAllah. Hadza wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.